dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Seluruh anggota kita semua ada peranannya, perlu dijaga di setiap tindakan. Hati yang telah bersih dan berakhlak mulia, di sisi Allah tinggi nilainya. Jagalah lidah dan juga tutur kata, jangan sampai mengumpat dan berkata-kata dusta. Pelihara mata dan kawal telinga, agar berbuat yang diredai Allah. Langkahkan kaki menuju kebaikan, jangan melangkah ke arah kejahatan dan kemungkaran. Jika terhumban ke kancah kehinaan, di dunia lagi beroleh pembalasan. Masa beribadah telah pun bermula, bersama tibanya Ramadan yang mulia. Rahmat Allah melimpah untuk semua hamba-Nya. Nikmat Allah mengalir mencurah-curah. Nikmat Allah mengalir mencurah-curah. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha mengetahui. Marilah menyumbang untuk pembinaan masjid pertama Bandar Bukit Beruntung melalui akaun Public Bank Berhad 3814218436 atau layari masjidbukitberuntung.com. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan tidak akan menarik balik dan membuat pusingan you berhubung keputusan pelaksanaan gaji minima RM1,500 yang bakal dilaksanakan pada 1 Mei ini. Jurusuruh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa pelaksanaan gaji minima akan diteruskan walaupun terdapat pelbagai cadangan dan rayuan mahu ia ditangguhkan. Menurut beliau lagi, pihak kerajaan komited dan memberi jaminan gaji minima dilaksanakan seperti yang diumumkan sebelum ini sambil menambah pekerja tidak perlu bimbang kerana pelaksanaannya akan dilakukan mengikut butiran yang bakal diumumkan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia KSM. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI bercadang untuk memperkenalkan industri dan teknologi drone dalam silibus pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi melahirkan lebih ramai pelapis dan penggiat industri berkenaan pada masa hadapan. Sehubungan itu, menurut Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Dr. Adham Baba, pihaknya akan berbincang dengan pihak Kementerian Pendidikan berhubung perkara itu dalam usaha kerajaan dalam memperkemaskan lagi silibus serta menarik minat ramai terhadap subjek STEM. Beliau berkata bahawa masa ini pihaknya sedang bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor bersama pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri Nurliza Noh dengan memulakan pengenalan teknologi drone itu menerusi kurikulum pada peringkat sekolah, institusi pendidikan tinggi dan institut kemahiran di Negeri Johor. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Laporan berita tadi dari sumber bernama Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama berwakaf untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Mukim Petaling Selangor. Untuk maklumat lanjut, hubungi saudara Tuan Haji Ferry di talian 012-8063-928 atau saudara Zulkifli di talian 013-330-5525. Layari juga laman Facebook Masjid Lestari Perdana dan kongsikan bersama keluarga dan taulan. Kapsul Masa. Pada 12 Mac 2015, kolokium pengajian Usuluddin dan Multimedia telah diadakan di Kolej Universiti Islam Selangor, KUIS. Kolokium anjuran Jabatan Usuluddin KUIS bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar KUIS menunjukkan hasil kerja projek multimedia dan tesis mereka secara ilmiah dari sudut isu-isu semasa Islam. Program ini merupakan salah satu usaha berterusan Jabatan Usuluddin KUIS mendidik pelajar menghayati Islam yang sebenar. Pembentang kertas kerja terdiri daripada pelajar-pelajar KUIS iaitu pelajar tahun akhir kategori latihan ilmiah tesis, Final Year Project 1 dan Final Year Project 2. Kolokium ini secara khusus membicarakan isu-isu pemikiran Islam semasa melalui pembentangan kertas kerja dan persembahan multimedia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam inspirasi untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kembali saya Nur Hayati Paradi bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk Aspirasi 10.1 edisi Isnin. Hari ini kita berada tanggal 25 April 2022 bersamaan dengan 23 Ramadan 1443 Hijrah. Moga Allah sentiasa memberkati kita di bulan Ramadan ini. Allah lipat gandakan kita, rezekikan kita dengan melipat gandakan amalan kita dan diterima amalan-amalan tersebut, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk anda rakan pendengar, alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan IKIM. Terima kasih juga pada rakan tugas di Warna Pagi sebentar tadi bersama dengan Pian dan juga Lukman. Terima kasih pada mereka berdua, celoteh mereka harap-harapnya memberi impak yang positif juga untuk kita meneruskan kehidupan dengan lebih bersemangat lagi, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, jadual kita Saban Isnin kita bakal bersama menerusi rancangan pertama kita, tak lain
tak bukan kita bakal bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam Pesona di Zahra. Dan sepanjang bulan Ramadan ini kita bawakan masih lagi dalam skop kita berkenaan dengan pengurusan emosi, tapi kita bawa bagaimana sebenarnya Ramadan mengajar kita, mendidik kita. Ada mekanisme dalam Ramadan itu sendiri yang membantu kita untuk menguruskan emosi kita. Ingat lagi tak minggu lepas bagaimana sebenarnya bila perang Badar berlaku pada bulan Ramadan, dan sebenarnya memberikan refleksi juga pada kita hari ini bahawa betapa teruk pun kewujudan ujian pada dalam kehidupan kita, jangan cepat mengalah kan. Bagaimana baginda Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh di subuh ketika sebelum bermulanya perang Badar itu bermunajat pada Allah SWT. Begitulah juga kita, supaya kita sentiasa memiliki kekuatan dan kebergantungan kepada Allah SWT, dan yakin bahawa tentera Allah itu sangat hebat, tak terjangkau oleh kita. Bagaimana kehebatannya bagaimana ketika perang Badar, Allah SWT mengurniakan kan, menghadiahkan, memberikan para malaikat membantu untuk perang Badar itu menemui kejayaan. Begitu juga dalam hidup kita kan, jangan pernah cepat mengalah, terus berusaha. Itu minggu lepas kan, bagaimana perang Badar itu mengajar kita, mendidik kita tentang pengurusan emosi. Dan kali ini tentang apa? Jom nantikan pertemuannya kejap lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam Pesona di Zahra untuk kita belajar untuk siri yang keempat, bagaimana sebenarnya Ramadan mendidik kita untuk menguruskan emosi, insya-Allah. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, di FB Nur Hayati Paradi, FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin pun ada juga. Kita akan perbanyakkan platform supaya kita dapat dapat dengarnya sebaik mungkin, insya-Allah, mengikutinya perkongsian tersebut di mana-mana platform yang anda mudah untuk capai, insya-Allah, dan pastinya secara langsung di platform-platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, insya-Allah. Waktu ini jom kita mulakan terlebih dahulu pagi kita bersama dengan Halim Ahmad menerusi Perindu Wahyu Tuhan. Untuk sama-sama kita dengarkan. Tuan anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Izinkan aku mengutip sisa-sisa kebodohan, dapat ku titip sebagai pesanan. Bimbang aku kan kegelinciran. Izinkan aku untuk menguis cintamu sedalamnya, agar nikmat mencintamu ku rasa, agar dapat ku hidup harum syurga. Di hadapanku ada yang menggoyah, yang bisa membuat aku rebah. Maha cinta, biar pesonaku padamu lebih dulu, sebelum ada yang datang mengetuk pintu. Biar jasad dan firasat aku terpandu. Maha cinta, jangan kau butakanku dengan perasaan, sehingga buntu tak tahu memilih jalan. Pudar ketulusan hati seorang insan, perindu wahyu Tuhan. Izinkan aku untuk menguis cintamu sedalamnya, agar nikmat mencintamu ku rasa, agar dapat ku hidup harum surga. Di hadapanku ada yang menggoyah, yang bisa membuat aku rebah. Maha cinta, biar pesonaku padamu lebih dulu, sebelum ada yang datang mengetuk pintu. Biar jasad dan firasat aku terpandu.
Jangan kau butakan ku dengan perasaan, sehingga buntu tak tahu memilih jalan. Pudar ketulusan hati seorang insan. Biar pesonaku padamu lebih dulu, sebelum ada yang datang mengetuk pintu. Biar jasad dan firasat aku terpacu bahan cinta. Jangan kau butakan ku dengan perasaan, sehingga buntu tak tahu memilih jalan. Pudar ketulusan hati seorang insan. Perindu wahyu Tuhan, perindu wahyu Tuhan. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Mila, cantiknya rumah kamu. Rasanya baru tengok dalam pembinaan bulan ni dah siap. Cepat betul. Mestilah. Saya kan buat rumah dengan banglo IBS. Semua reka bentuk yang disediakan memang cantik-cantik. Yang paling penting, harga yang ditawarkan pun sangat berpatutan. Sekarang, banglo IBS ada promosi baru. Promosi Hari Raya 2022. Dalam promosi kali ini, banglo IBS menyediakan 5 reka bentuk yang terbaru. Antaranya reka bentuk Mahsuri, Farhana, Kasturi, Seri Melati dan Baiduri. Betul lah Mila. Tengok ni dalam Facebook Banglo IBS. Dalam promosi Hari Raya ni juga, Banglo IBS menyediakan hadiah-hadiah percuma. Antaranya lampu dan kipas, tabletop 8 kaki panjang, korni siling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan, pintu bifold untuk bilik air, 1 unit wireless vacuum dan perlindungan takaful untuk rumah dan perabot selama 1 tahun. Iya, semua dah lengkap. Masuk rumah cuci kaki je. Kalau macam ni, saya pun nak buat rumah dengan Banglo IBS lah. Tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086 atau talian tetap 03-8325-1733. Anda juga boleh layari FB dan YouTube @Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karamcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Bersempena Ramadan bulan yang penuh kemuliaan ini, ayuh kita memuliakan amalan sedekah dengan berinfak kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Bayangkan besarnya pahala yang tuan-puan perolehi apabila memuliakan surau dan masjid. Berinfaklah kepada kempen Demi Surauku oleh Yayasan Ikhlas di www.sedekahsini.com. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan.
Rancangan Pesona di Zahra ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini dan dagingnya akan diagihkan kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Layari easykorban.org untuk maklumat lanjut. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Easy Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Easy Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anak anda Ramadan ini bersama Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari easykorban.org. Easy Korban, akikah korban tanpa sempadan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Dan waktu ini kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Bersama dengan kita tak lain tak bukan ikon Pesona di Zahra. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung talian saya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sudi bersama kami lagi pada pagi ini untuk meneruskan lagi perkongsian kita. Dalam tahun ini memang kita membincangkan tentang pengurusan emosi dan kebetulan kita masuk dalam bulan Ramadan. Kita nak tahu macam mana sebenarnya Ramadan mendidik kita untuk kita menguruskan emosi. Minggu lepas kita tentang perang Badar Ustaz. Kali ini apa pula yang kita nak bawakan? Saya silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Alhamdulillah Allah di JKIT seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada
sulamkan kesempatan ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi kita dalam pengurusan emosi, dalam mengurus emosi, kita dah bincang ada unsur dalam badan kita yang kita kena uruskan. Pada kesempatan yang lepas kita cerita mengenai maksudnya bagaimana peranan malaikat dalam membantu dan iktibar daripada peperangan Badar tu. Okey, so kemudian pada hari ini kita nak tengok antara benda yang penting dalam hidup kita ni, dalam mengurus diri kita, adalah kekuatan mental. Okey, jadi kita nak tengok pada hari ini bagaimana kekuatan mental itu dibentuk dalam harian kita. Terutamanya kita nak fokus pada bulan Ramadan. Jadi maknanya, dan benda ini adalah dalam hari-harian kita walaupun di luar bulan Ramadan. Okey. Jadi maknanya kekuatan mental ni dia bukan datang dengan sendiri. Dia datang dengan kita bentuk. Dan sejauh mana kita mentarbiah diri kita ataupun kita mendidik diri kita untuk membangunkan kekuatan mental, kita fokus seperti mana kita membangunkan benda yang zahir. Ada orang yang membangunkan jasad dengan main bersih hari-hari kan, kuat dia punya badan kan, tapi mental sama juga. Dia kena latihan untuk dia maknanya ada kekuatan mental ni. Okey, jadi yang pertamanya, kekuatan mental ni datang daripada kita memulakan suatu perkara. Okey, jadi maknanya dalam hidup ni kena ada tahu benda yang nak dibuat. Okey, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala banyak buat kursus maknanya kita panggil forensik insan. Okey, kebanyakan orang kadang-kadang dalam hidup dia, apabila dia hilang kompas dalam kehidupan dia hilang kompas. Apabila hilang kompas, dia akan hilang arah tuju hidup dia. Apabila hilang arah tuju hidup dia, dia tak tahu apa nak buat. Sebab apa? Dia tak tahu benda apa yang penting dalam hidup dia yang perlu dibuat. Okey, jadi maknanya kita ni kena tahu apa benda yang penting dalam hidup kita yang perlu kita buat. Okey, benda-benda berkaitan tanggungjawab diajar dalam Islam. Okey, dan diterangkan dalam Islam supaya kita tahu apa benda yang kita buat. Dia juga dalam personal Zahra contohnya kan, berapa ramai kita dapat kes orang yang maknanya berkongsikan pengalaman dia, suami dia maknanya tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah dan sebagainya, isteri maknanya tak menjalankan tanggungjawab dan sebagainya, anak-anak yang memang tak hormat mak ayah. Sebab apa? Dia tak tahu apa nak buat, benda apa penting dalam hidup dia. Kan? Jadi maknanya kekuatan mental yang penting adalah kita kena belajar dan dapatkan satu falsafah hidup, satu kefahaman apa benda yang penting yang kita kena buat. Okey, jadi maknanya, dan kekuatan mental apabila kita tahu ada nilai, kita tahu kita nak buat apa, maka kena mulakan untuk membuat benda itu. Contoh macam hari tiap tahun kita menyambut tahun baru. Kan? Ada orang yang menyambut tahun baru, dia ada azam baru. Mana dia tahu apa benda nak buat. Walaupun kemudian dia tak buat, tapi at least paling kurang dia tahu. Ada orang yang tak tahu pun. Kan? Ada orang yang nak memperbaiki diri dia, dia tak tahu apa kelemahan dan daripada mana nak mula nak memperbaiki diri dia. Kan? Jadi kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, kita disuruh fokus. Kan ada benda yang kita perlu maknanya diingatkan kepada kita untuk kita buat. Apa dia dalam hidup sebagai orang Islam yang hati ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, paling besar. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, sebenarnya apa benda paling besar dalam hidup kita? Sebagai orang Islam, yang paling besar dalam hidup kita adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang main dia. Cara mana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah tahu benda apa nak buat. Contoh, dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Dalam bulan Ramadan kita meningkatkan amalan-amalan kita, bersedekah. Dalam bulan Ramadan kita meraihkan orang. Contohnya, kita membantu orang yang memerlukan. Maknanya, main dia adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah tahu pekerjaan apa nak dibuat. Jadi ada benda yang wajib, ada benda yang sunat. Kan? Baru-baru ni kan, saya berbalik daripada Syria. Kan? Tengok orang yang menghargai setiap butir makanan. Hari ini, kadang-kadang kalau kita pergi tengok dekat bazar Ramadan contohnya, Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Jangan pula kita tak ada rezeki, maknanya rezeki ada pemata kita aku tak nak makan. Sebab apa? Sebab maknanya orang sana susah tak? Kita ada rezeki, kita makan. Okey? Maknanya, tapi jangan membazir. Supaya apa? Kita nampak ada orang yang
ada orang yang memerlukan. Maknanya paling kurang ada dalam ingatan kita. Oh, jadi baru hati kita tu tahu, oh ada orang yang perlu dibantu. Cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekuatan mental ni pertama sekali memang kena tahu apa benda yang penting dalam hidup kita ni. Sebagai orang Islam adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan, benda ini yang ditekankan. Sebab itu ayat yang selalu kita dengar pada bulan Ramadan ni adalah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa ni apa ibu kakak ayah saya sekalian adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mentalnya kuat adalah orang yang dia tahu apa yang nak buat dan nak dimulakan apa. Kan? Dan sebagai orang Islam, kita kena mulakan, kita kena tahu jelaskan hidup kita bahawa hidup kita adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ada prinsip benda ini, barulah benda-benda lain dia akan tahu nak buat. Tanggungjawab dia tahu nak buat. Sebab hari ini katakanlah sebagai, kalau kita fokus dalam rumah tangga di JKIT, kenapa orang perlu menjadi suami yang bertanggungjawab? Sebab nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa seorang isteri perlu menjadi isteri yang solehah? Sebab apa? Bukan sebab suami itu, tapi nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebab suami itu sakit hati saya Ustaz, itu kita dengar sakit hati saya. Itu kan suami tak redha Ustaz, isteri yang tak redha Ustaz. Jadi maknanya kenapa redha Allah? Bila redha Allah barulah kita tahu apa benda. Jadi maknanya kena tahu kekuatan mental, kena tahu. Jangan malas nak berfikir, jangan malas nak menambah ilmu, jangan malas nak tahu apa benda yang penting dalam hidup kita ni. Jadi kita belajar sampai hidup kita ada nilai. Apa benda yang aku nak buat? Dan dalam Islam, dia kena kaitkan dengan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda itu akan menjadi satu usaha pembergerak pemula yang hebat. Itu benda yang pertama mengenai kekuatan mental. Jadi maknanya mengurus emosi, antara benda yang penting adalah kita mempunyai satu kekuatan mental. Kena mulakan. Kena tahu dulu apa benda nak dimulakan. Okey, sebagai mukadimah dia. Masya Allah, itu yang pertama. Itu baru pertama kan. Bagaimana nak menguatkan mental kita. Ramadan ajar kita macam-macam. Jadi kita akan kongsikan banyak lagi lepas kita berhenti seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM. Bagi yang mengikuti perkongsian ini di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Selamat menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidSungaiPusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Bayangkan, sebelum hadirnya Ramadan lagi, ramai saudara kita yang berlapar hari demi hari. Bukan kerana berpuasa, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan makanan kerana batasan kewangan, kesihatan ataupun pergerakan. Allahu Akbar. Hal ini dirumitkan lagi dengan pandemik dan juga bencana alam yang melanda negara kita ini. Sehingga ada yang terpaksa mencuri bekalan makanan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar bagi mereka hari demi hari. Berat ujian mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Cakna dengan ujian yang mereka hadapi, Yayasan Budi Ehsan Malaysia dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia ingin memperkenalkan kepada pendengar radio IKIM sekalian program Free Meals on Wheels, iaitu sebuah program bantuan makanan kepada golongan fakir miskin di sepanjang Ramadan, khususnya untuk golongan sakit terlantar dan terbatas pergerakan.
Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makanan kepada orang lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan sasaran ini bagi memastikan mereka berpuasa dan berbuka dengan sempurna insya-Allah. Oleh itu, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM sekalian untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang juadah berbuka kepada golongan yang berpuasa dan sakit terlantar ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Pesona Dizara pagi ini. Kita bincang-bincang berkenaan dengan Ramadan dan juga pengurusan emosi. Tadi Ustaz kongsikan kita bagaimana sebenarnya pentingnya untuk kita bentuk kekuatan mental. Ustaz kan, itu yang pertama. Prinsip pertama kena bentuk kekuatan mental. Caranya kita kena tahu matlamat kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Ustaz, kita sambung lagi perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey. Membentuk kekuatan mental 3 cara. Yang pertama tadi, kita kena tahu benda apa nak buat. Kalau kita tak ada matlamat, tak tahu benda apa nak buat, maka kita akan berlalu masa kita dan apa yang hari-harian kita tanpa kita nak membangunkan diri kita, memperbaiki diri kita sebab kita tak tahu apa nak buat. Okay, dan yang penting-penting adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang Islam. Itu matlamat yang sangat besar sekali ya. Sebab mencari keredaan Allah baru akan lahir banyak benda-benda yang kita perlu buat, perlu baiki diri, perlu menunaikan tanggungjawab dan sebagainya. Okey, benda yang pertama iaitu maknanya kena memulakan ataupun tahu apa yang nak buat. Okey. Kemudian benda yang kedua adalah membentuk kekuatan untuk menahan. Okey. Maknanya bentuk kekuatan untuk menahan. Okey, apa benda tu? Okey. Okey. Saya suka nak petik ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249 Kita kan maknanya membaca Al-Quran, tadarus pada bulan Ramadan ni kita akan banyak jumpa kisah-kisah kan. Antaranya adalah kisah dalam Al-Quran ayat 249 surah Al-Baqarah, kisah Jalut dan juga Talut. Okay, dalam versi bahasa Inggeris kisah ini disebut sebagai David and Goliath. Okey. Kalau macam ibu kakak yang memang pendidikan maknanya Inggeris dulu, dia biasa dengar David and Goliath. Okey. Tapi dalam Al-Quran kisah Jalut dan juga Talut. Okey. Kisahnya begini. Okey. Satu ketika Bani Israel kurang lebih 1200 tahun sebelum Masihi, 1200 tahun sebelum Masihi. Okey. Jerusalem waktu tu 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi, perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi. 2000 tahun sebelum Masihi, Bronze Age ke Iron Age. Okey, jadi besi baru ditemui. Ada satu orang raja, namanya adalah Jalut ataupun Goliath. Dia begitu gairah nak dapatkan besi, sebab besi ni, kalau biji besi tu dapat, dia maknanya nak bawa senjata untuk berperang. Dia lebih kuat daripada gangsa. Jadi maknanya, dia mula mencari besi. Dia tawan satu tempat, gali tempat untuk cari besi, nak menguatkan tentera dia ni. Kan? Jadi sampailah akhirnya dia dapat tahu, diberitahu bahawa Jerusalem tu, bukit Jerusalem ni gunung 800 meter daripada paras laut. Jerusalem adalah satu kawasan yang banyak besi. Jadi cita-cita Jalut adalah untuk melawan Jerusalem. Jadi cerita ni dan kisah ni tersebar. Dia dah tawan negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan sekeliling Jerusalem tu, tinggal untuk Jerusalem. Okey. Jadi ketika itu orang Jerusalem semua takut. Maka orang Jerusalem dia maknanya meminta doa, minta kepada nabi mereka ketika itu, dan supaya dia datangkan pemimpin. Pendekkan cerita, Allah datangkan satu orang petami namanya Talut. Okey. Jadi Talut pun dia pimpin tentera-tentera dia ni yang nak lawan tentera Jalut. Tentera Jalut ni well trained, maknanya memang ditrain sebagai tentera, memang hebat, ada senjata-senjata besi dah.
Jalut ni daripada Jerusalem adalah petani-petani, orang tak biasa berperang. Okey, nak lawan dengan tentera yang biasa berperang. Jadi daripada Jerusalem dia pergi ke kawasan dipanggil Bishan. Atau Bet Syian. Bishan juga dekat sekitar Palestin. Maksudnya daripada Jerusalem ke Nazareth ada satu kawasan di tengah-tengah tu. Okey. Jadi dekat Bishan ni tempatnya sampai sekarang banyak kawah-kawah dan tasik-tasik daripada air mineral. Jadi air mineral yang fresh daripada Bishan tu banyak. Jadi maknanya Jalut bawa tentera dia, Talut bawa tentera dia daripada Jerusalem, Jalut daripada seberang sana naik bukit, turun bukit, jalan jauh beratus kilometer, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, mereka nampak maknanya tasik-tasik ataupun kolam-kolam air mineral. Kolam air mineral ni sampai sekarang masih ada lagi. Kalau kita pergi, kalau saya bawa berjemaah pergi ke Palestin, lalu kawasan Bishan, memang nampak maknanya kolam-kolam air mineral tu. Teringat kisah Jalut yang mana dan Talut yang dicerita dalam Quran. Okey. Sampai di situ, Talut berpesan kepada tentera-tentera dia. Apa dia? Allah rakamkan dalam Al-Quran, kejap lagi kita akan jumpa kawasan air yang memang segar, dalam memang jalan haus. Okey? Okey. Kamu semua jangan minum kecuali illa man yaghtarafa ghurfatan biyadih. Maknanya kecuali satu tegukan tapak tangan saja. Jangan minum kecuali satu tegukan tapak tangan. Maka ketika sampai fasharibu minhu illa qalila. Minum sebanyak-banyaknya kecuali sedikit saja yang minum satu cedukan tapak tangan. Sebenarnya ibu kakak ayah yang saya sayangi, yang saya doakan yang kebaikan sekalian, bukan satu cedukan tapak tangan itu, tetapi adalah kekuatan mental untuk menahan kehendak diri. Ketika gairahan memuncak, macam mana kita nak tahan diri. Okey, itu kekuatan mental. Jadi maknanya apabila Talut berkata kepada tenteranya, jangan minum kecuali sedikit saja. Kenapa tak boleh minum? Kita jalan dari Jerusalem dah jauh apa semua. Rupanya dia menahan diri daripada kegairahan adalah membentuk kekuatan mental. Sebab apa? Kejap lagi mereka akan bertemu. Tak lama lagi mereka akan bertemu dengan tentera Jalut yang memang tenteranya hebat, Welton, biasa berperang. Habis kawasan dekat Bishan tu atau Bishan tu, betul mereka naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, betul bertemu dengan tentera Jalut. Bila bertemu tentera Jalut, tentera yang Talut bawa ni banyak yang tak boleh. Macam mana kita nak menang? Ini bukan berperang, ini kes bunuh diri ni, kata dia. Kecuali sedikit dia kata apa, kita boleh. Siapa yang kata kita boleh itu? Orang yang tadi tu, man yaqtarafa ghurfatan biyadih, yang minum satu cedukan tapak tangan. Rupa betul ketika peperangan bertemu dua kumpulan ini, maka orang yang meminum seceduk tapak tangan ini, walaupun tentera tak ramai, tapi kekuatan mental tu ada, mereka pergi ke depan sampai akhirnya Jalut ketika itu maknanya memang raja, pengawal banyak. Talut ketika itu dah agak luka parah. Yang side by side, yang sama-sama bahu-membahu dengan Talut ini, satu anak kecil belas tahun namanya Daud, Nabi Daud AS. Maka sampai dekat Jalut, maka Talut kata, aku dah cedera parah ni. Jadi aku mengharapkan kau saja. Maknanya pergilah. Maka Nabi Daud AS pergi, dan akhirnya Nabi Daud faqatala Daud Jalut, maka Nabi Daud lah yang dapat membunuh Jalut. Ini itu kalau di barat, kisah ini lebih dikenali sebagai David and Goliath. Tapi dalam Quran diceritakan Talut dan juga Jalut ini yang kemudiannya ada Nabi Daud AS. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan berapa banyak diajar untuk kita tahan. Antaranya makan. Dan hebatnya, ada benda yang wajib kita tahan makan daripada subuh tadi sampai kepada maghrib. Okey? Ada benda yang sunat. Apa dia? Kegairahan, buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak air cincau, air bandung, kuih-kuih. Tapi makan tamar dan minum air sejuk, sembahyang sekejap dulu. Lepas sembahyang, baru makan. Maknanya, ketika kegairahan, nak makan, sunatnya tahan dulu. Nampak tak kekuatan mental untuk tahan benda itu?
Kan? Dan kita ni, kalau kita belajar untuk tahan kehendak nafsu kita, diri kita, itu perlukan kekuatan mental. Dan kita belajar untuk manage benda tu, kita sedang belajar untuk ada kekuatan mental dalam diri kita tu. Kita boleh belajar untuk stop. Kan? Saya pernah tanya Imam Al-Aqsa. Saya tanya kan, di JKIT, saya kata, Imam, saya tengok waktu saya biasa bawa pergi ke Jerusalem, saya tengok budak-budak Israel ni sama juga, diorang main muzik juga, macam berjamming juga lah, jamming apa semua kan. Tapi saya tanya Imam satu Masjid Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah kan, saya kata, Syekh, nak tanya sikit, aku tengok yang banyak maknanya melagangkan muzik, maknanya yang bawa-bawakan muzik ni adalah maknanya orang Israel lah, okay? Tapi kenapa anak muda lain kena muzik rosak, orang Israel kena muzik tak rosak? Aku tanya pandangan kau yang duduk kat sini. Diorang berjamming juga, tapi pukul 8 stop balik rumah semua. Kan? Budak-budak kita sampai tengah malam, muzik dan sebagainya kan. Padahal lagu yang dimainkan di Jerusalem dengan yang dimainkan di Kajang kadang-kadang sama je. Lagu Mak Saleh kan, yang dimainkan dekat Gubusang, dimainkan kat Mersing sama je. Dimainkan kat Semparenggam sama je. Maknanya ada radio ke apa ke, orang tengok YouTube sama je. Kan? Apa Imam kata, satu benda yang diajar anak-anak Israel ni, yang sepatutnya orang Islam ajar, dia ajar anak dia stop satu benda tu. Nak main muzik, main. Tapi pukul 8, habis cukup. Saya teringat atuk-atuk kita, zaman atuk kita, mak ayah kita dulu. Nak main. Kat luar pergi main. Tapi maghrib ada kat rumah. Kalau maghrib tak ada kat rumah, cerah masa depan. Kan? Macam, maknanya nak main-main sebagai anak muda, sebagai budak-budak nak main. Tapi dia ajar untuk stop. Benda stop ni adalah satu training untuk kekuatan mental kita. Kan? Sebagai manusia kita boleh marah. Tapi macam mana kita nak stop marah kita? Sebagai manusia kita boleh sedih. Tapi macam mana kita nak stop sedih kita? Kan? Sebagai manusia mungkin kita boleh cemburu. Macam mana kita tak berlarutan cemburu tu, kita melayan kita punya minda kepoh untuk cemburu tu. Kita belajar untuk stop. Overthinking. Sebagai manusia ada overthinking. Macam mana kita belajar untuk stop benda tu? Itu kekuatan mental. Dalam bulan Ramadan diajar. Maknanya, okey, stop benda, stop kegairahan, stop. Dan saya tengok macam mana sebenarnya, kenapa azan disunatkan kita untuk jawab. Berhenti bercakap, berhenti buat benda lain. Sebab apa? Nak bentuk kekuatan mental. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tengah bercerita ni, stop je. Walaupun kelebihan pahala tu ada, tapi sebenarnya kita boleh stop tu, sebenarnya kekuatan mental kita. Kan? Maknanya sahur. Kenapa pada sahur ada barakah? Bukan makan itu, tapi mana bangun untuk ketika kelap-kelap mata tu boleh nak ngurus makan tau. Kan? Maknanya boleh stop tidur. Kan? Tidur boleh stop. Kita boleh stopkan tidur, kita boleh bangun, kita boleh stopkan makan, Masya Allah. Kan? Jadi maknanya benda-benda bulan Ramadan, benda kedua dia ajak untuk kita stop. Dan yang ketiga, yang terakhir sebelum kita mungkin buka pada perkongsian pendengar-pendengar kita, adalah yang ketiganya, benda kekuatan mental ni adalah benda bertahan pula dan buat benda lebih sikit. Bertahan. Di tengah-tengah keadaan yang sukar, kita disuruh bertahan. Okay? Dan lebih sikit. Contoh isyak, kita solat isyak, okay? Dengan perut yang penuh dah puasa, okay? Buat tarawih sikit, tambah sikit lagi, 2 rakaat, dah 2 rakaat kan, tambah 4, tambah 8, orang balik 8, terus okay, sikit lagi, witir paling kurang kan. Kalau boleh 20 lah kan. Itu kita bentuk, kalau boleh lebih bertahan dan lebih sikit dalam buat satu benda tu kan. Puasa sama juga. Saya balik dari Syria, tengok sukarelawan, saya tak tahulah, mungkin orang segan dengan saya berpuasa angkat barang dalam tengah panas ke apa semua kan. Tak tahulah, mungkin segan dengan saya kan. Malu aku, ada ustaz kan dari mana balik nak buka, tapi tengok dia boleh bertahan puasa dan keadaan panas, angkat barang, buat sukarelawan, masak, hidang makan dan sebagainya, Masya Allah kan. Maknanya kekuatan mental boleh buat kan. So sama juga kan, dalam hidup kita, dalam Ramadan dibentuk benda ni, dalam hidup kita kekuatan bertahan dan buat lebih sikit.
Kan? Contoh macam hari ni, kita bertahan, maknanya kerana isteri contohnya, ataupun kerana suaminya, dan kita punya react kita lebih sikit, lebih baik sikit, itu perlu kekuatan mental. Dan kalau boleh manage benda ni, maksudnya terbentuk kekuatan mental. Orang yang ada kekuatan mental, insya-Allah dia akan boleh mengurus diri dia. Okey, terbentuk kekuatan mental tadi dengan 3 perkara. Yang pertamanya, dengan kita tahu dan boleh nak memulakan sesuatu, kena ada matlamat benda tu. Yang keduanya iaitu pandai untuk stop. Benda-benda kegairahan kita pandai stop diri, kena pandai limitkan diri pada benda-benda yang tak baik, pada benda-benda kegairahan. Okey, dan yang ketiganya adalah dalam tengah buat baik, bertahan. Dalam kadang-kadang sukar, boleh bertahan sikit lagi, tak apa sikit lagi. Itu adalah benda kekuatan mental. Kenapa kakak-kakak sekalian, dalam bulan Ramadan kalau kita perasan 3 benda ni dibentuk, iaitu disuruh kita memulakan sesuatu dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan puasa, kita mulakan baca Quran, kita mulakan solat tarawih dan sebagainya. Kemudian kegairahan stop, tahan, dan yang ketiganya iaitu disuruh kita bertahan pula pada benda baik dan buat benda sikit dia. Dipanggil going extra mile. Kalau istilah maksudnya moden ni kan, going extra mile, maknanya pergi sebatu sikit lebih lagi. Dah cukup sikit lagi. Mana setiap hari kita sikit lagi. Kalau anda kata kita hari ni solat maksudnya sunat 4 rakaat, okey, dengan witir sikit lagi. Okey. Dan ni okey, tak apa, 10. 10 orang 8 ataupun 20 tak apa, boleh, tak ada masalah. 12 pula, sikit lagi 12. 14, maksudnya lebih dengan sikit lagi. Benda itu latihan sebagai untuk menguatkan kekuatan mental kita. Dan percayalah, kalau dengan ibadah ini kita boleh buat, kita akan tengok perubahan dalam hidup kita, dalam cara kita berfikir, dalam cara kita menguruskan hari-harian kita punya permasalahan hidup. Sebab hidup memang penuh dengan permasalahan. Kalau di Malaysia ni 2 tempat saja. Kalau kita tak nak ada masalah, pergi tempatnya adalah Tanjung Rambutan dengan Hospital Bahagia. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk berkongsi pada hari ini, memberikan kita sebenarnya suntikan untuk terus bersemangat dalam kehidupan, insya-Allah. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz, semampunya lah ya, selagi masa kita ada baki ni sikit. Dan sahabat kita di WhatsApp Wiki Ustaz tanyakan soalan, kata cara ini juga sesuai disiplinkan anak-anak main game Ustaz, tapi anak suka memberontak menyebabkan akhirnya gagal juga Ustaz. Nak buat macam mana tu Ustaz? Okey, kita nak stop satu benda, diri kita boleh stop. Orang lain dia ada maknanya react dia ataupun respon balas dia, tapi tak boleh nak biarkan. Itu kena ada kekuatan bertahan. Okey, saya nak buat satu cerita. Okey, ada satu orang, okey, dia nak senang faham, dia daripada Shah Alam, dia nak pergi ke PJ sana, maksudnya order satu Grab. Okey, jadi pun naik, sampai tengah jalan dia bertukar fikiran nak berhenti kat Kelana Jaya. Dia WhatsApp kawan dia, kawan dia dekat Kelana Jaya. Dia pun pakcik berhenti pakcik, boleh tak pakcik? Pakcik tu dia tepuk bahu pakcik tu tiba-tiba macam wah, jangan, tolong, bawa kita kan, sikit lagi nak langgar divider jalan. Pakcik tu buat pakcik tu pun terpandang dia, Pakcik mana? Adik awak okey, dek? Saya okey, pakcik. Pakcik kenapa, pakcik? Pakcik saya suka berhenti berjalan dah, pakcik. Dia kata, nak, minta maaf ya. Hari ni, hari pertama pakcik bawa Grab, nak. Oh, ya ke? Oh, okeylah. Tak apalah, cik. Sebenarnya pakcik kerja apa? Sebelum ni, nak, 25 tahun pakcik bawa ben jenazah, nak. Tak pernah orang tegur dia. Tak pernah orang kita cuit dia. Jadi, 25 tahun bawa ben jenazah. Dari hari pertama bawa Grab, orang picit, orang tegur, pegang bahu ni macam siapa pegang aku ni pada dia kan. Okey, ini analogi bagi orang yang tak pernah ditegur. Ketika dia ditegur, dia akan terkejut, dia akan bagi respon, dia akan bagi maknanya reaksi. Okey, tapi kita tak boleh nak biarkan. Okey, cuma maksudnya ada gradually lah, pelan-pelan, tapi memang tak boleh tinggalkan untuk menegur.
Walaupun orang tak suka ke apa, pelan-pelan tegur, pelan-pelan tegur, pelan-pelan tegur, pelan-pelan tegur. Kalau tidak, dia akan feel good dengan benda-benda berkaitan dengan nafsu. Dia akan rasa selesa untuk debat benda-benda bazir masa dan sebagainya. Allahuakbar. Masya Allah, penting Ustaz kan, macam mana pun dia kena ada seni lah Ustaz kan, kena belajar lah seni-seni tersebut. Nak belajar lebih lanjut nanti Ustaz akan kongsikan, tapi kena panjang lagi lah Ustaz sebenarnya persoalan Zara ni. Apapun Ustaz, kita sampai hujung-hujung Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin di hujung ni Ustaz boleh kongsikan sedikit kesimpulan lah untuk perbincangan kita pada kali ini Ustaz, silakan. Okey, lebih kakak tentang muslim-muslim rahmatullah sekalian. Okey, kekuatan mental penting. Saya baru balik daripada maknanya pertandingan kuda pada bulan Ramadan. Okey, 45 km 45 km lepas kita buka sama-sama dan kemudian solat maghrib sama-sama, ada tazkirah mengenai maknanya semangat perang Badar dan sebagainya. Kemudian solat isyak tarawih 8 rakaat, kemudian witir, kemudian maknanya sambung sikit Maulid, bermula berlepasan kan, dan sampai sahur, balik sahur sama-sama. Okey, yang saya nak cerita ni adalah dalam keadaan yang kita penat pada tak makan, carbo loading tak ada. Kalau bulan lain carbo loading macam ini, carbo loading tak ada. Okay. Dan keadaan yang memang tak bertenaga dan sebagainya, untuk menghabiskan 40 km tu dia bukan mudah. Baik kuda, bayangkan ada yang habiskan 5 jam, ada yang habis 4 jam lebih. Maksudnya dia akan bergerak macam tu kan, tengah malam hutan dekat kubur dan sebagainya. Tapi saya perhatikan kebanyakan memerlukan kekuatan mental. Okay, sampai satu tahap dia bukan saja penat, tapi dia koyak, dipanggil koyak mental tu kan. InsyaAllah jauh lagi, baru 20 km, ada 25 km lagi kan. Sampai satu tahap maksudnya. Tapi maknanya benda tu benda kekuatan mental, dan apabila kekuatan mental tu ada dalam hidup kita, maksudnya iktibar daripada kuda, daripada kehidupan kita yang kita boleh bawa, kita boleh bertahan dalam saat-saat sukar. Kemudian lebih sikit lagi. Sebenarnya orang yang berjaya bukan orang yang maknanya terlalu hebat dalam hidup dia. Orang berjaya adalah orang yang tidak mengalah awal dibandingkan dengan orang lain. Dia tidak mengalah awal, itu saja, dibandingkan dengan orang lain. Dia bukan orang yang memang born to be the great leader. Wah, gitu kan? Bukan. Dia adalah orang yang tidak mengalah awal. Sebab itu kalau kita tengok ibadah dalam Islam, pengajaran daripada hadis dan Al-Quran, macam contoh saya bawa tadi kisah soal Baqarah 249, kisah Jalut dan juga Talut. Antaranya adalah fokus kepada kita membangunkan kekuatan mental. Dalam hadis Nabi ajar supaya kita memanah, berkuda, berenang. Tiga-tiga sunnah ni kenapa bukan sunnah yang lain? Mengajar kekuatan mental. Berenang sama juga tau. Nak berenang melintasi kolam 25 meter tu, tak ya, berani habis tak ni. Dia kekuatan mental juga. Diving, kekuatan mental. Maksudnya kekuatan mental sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itu, bangunkan kekuatan mental, kita dah kongsikan ada 3 cara tadi. Pertama, kena ada benda matlamat nak buat. Kena buat. Yang keduanya, kena ada pandai untuk limitkan diri pada benda-benda tak baik. Stop. Dan yang ketiga, kena bertahan pada benda yang bagus. Bertahan dan going extra mile. Pergi sikit lagi. Latih untuk kita sikit lagi pergi. Ada Ramadan, kita buka puasa, stop sekejap makan. Maksudnya, makan kurma dengan air sejuk dulu. Kemudian nanti lepas mayang, ketika tergairah nak berbuat-buat, nak makan semua benda tu, macam kalau meja tu boleh makan, meja boleh makan lagi, tapi mana kita stop. Supaya apa? Supaya dari lepas kita sembahyang maghrib, kita dah tone down kita punya nafsu kegairan untuk makan tu, insyaAllah. Jadi kat kata sekalian, selamat memperbaiki diri, maknanya menguatkan mental kita, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Itulah kata orang kan Ustaz kan, jangan berhenti ketika penat, tapi berhenti setelah selesaikan dulu, baru kena sabar dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz bawakan tajuk ni, dan kita ujung-ujung ni Ustaz, kita minta Ustaz untuk membaca doa untuk penutup kita. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan kepada kami, ya Allah. Berikan kami bantuan dalam apa yang kami usahakan, ya Allah. Tunaikanlah segala cita-cita dan hajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan untuk kami beribadah pada malam-malam akhir bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami dan orang yang punya hak ke atas kami. Dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami.